Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini, pada pagi Jumaat, yang kita diminta supaya banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah di antara permintaan Rasulullah kepada umatnya. Selain daripada permintaan yang pertama, iaitulah supaya kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi. Kemudian di antara permintaannya lagi supaya kita banyak berselawat ke atasnya kerana perintah Allah dalam Al-Quran, dan Nabi sendiri pun minta supaya kita banyak berselawat, terutamanya pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Afatun ala Tariq, dengan terjemahannya dengan nama Wabak Sepanjang Jalan. Jadi kitab ini telah diterjemahkan ke bahasa Malaysia dengan tajuk dia Wabak Sepanjang Jalan. Jadi jilid dia banyak, dia ada 6. Jadi kita baru masuk yang pertama ni, jilid yang pertama ni, wabak yang kelima, Al-i'jabu bin nafsi. Al-i'jabu bin nafsi, iaitulah terpesona dengan diri sendiri. Orang panggil duk gilak body. Kita rasa kita cantik dah, sempurna dah, perasan. Kalau kata perasan ni panggil gilak body lah ni. Jadi wabak kelima yang menimpa sebahagian daripada para pendakwah, menimpa hamba-hamba Allah yang beribadat ini, iaitulah i'jabu bin nafsi, terpesona dengan diri sendiri. Oleh yang demikian, mereka berkewajipan melakukan usaha yang bersungguh-sungguh mengubatinya dan membebaskan diri dari wabak ini. Di samping itu, mereka perlu mengambil langkah berjaga-jaga dan pencegahan dari dihinggapinya. Mana penyakit ni kalau dia mari, susah. Lebih susah lagi kalau kita tak tahu kita ni ada penyakit. Itu dahsyat. Orang tahu dia ada penyakit, dia nak ubat. Tapi kalau dia tak tahu dia berpenyakit, apa sebab awak begini? Style dia ni berjalan sengit dah, tak mengaku juga, duk main style dia, tidak kata saya sakit, uzur. Tak nak mengaku sakit, payah. Pasal itulah kalau kita nak ziarah orang sakit, senang kita pergi ziarah di hospital. Masuk hospital pun tak mengaku lagi. Doktor ini teh suruh berehat, dia tak mengaku lagi dia sakit. Jadi perbincangan yang pertama dalam tajuk kita ini, iaitulah kita tengok makna ataupun pengertian apa maksud terpesona dengan diri itu, maksudnya apa. Dari sudut bahasa Arab, al-i'jab diambil daripada perkataan gembira, as-surur wal istihsan, gembira dan berharapan baik, menyangka baik. Apa sebab awak ni? Baik, tak ada masalah, ada baik situ. Ramai di kalangan orang ni, doktor kata hak penyakit-penyakit yang kronik ni, dia rasa dia tak sakit, yang menyebabkan bila pergi hospital tu sampai peringkat sudah kena potong kaki dah, kena cabut tu cabut ni dah. Jadi sebabnya sudah sampai peringkat kemuncak dah sakit, baru kita nak cek. Ada setengah orang ni pula melampau sangat, kalau mari nak jual, dia panggil insurans. Insurans ni mari nak jual apa kita, beli insurans dia ni boleh macam pos pakum. 5 bulan ke hospital sekali cek, takut ada penyakit. Ni pun susah juga kita. Kita cek ni bila kita rasa sakit lah. Dengan manusia ni kerja sangat kita tak. Tapi dengan Allah SWT suruh kita periksa, suruh kita teliti setiap waktu tu, nampak tidak begitu kuat. Dia sepatutnya kita sebagai seorang mukmin ni membuat pemeriksaan pada diri kita setiap malam.
Bila nak tidur malam, letak tangan atas dahi molek, ambil wuduk, tidur, tanya, apa benda yang aku buat dalam masa 24 jam hari ni? 24 jam ni ke mana sudah pergi? Mana banyak ma'ruf dengan mungkar yang kita buat? Dan berapa banyak yang masa yang kita terbuang sia-sia? La ma'rufan wala mungkar. Jadi kalau dia kita terbuang sia-sia saja, itu pun satu kerugian. Tapi kalau terbuang dengan maksiat, habis hisab, maka itu dipanggil muhasabah. Jadi kita kalau kita nak masuk juga insurans check body ni setiap malam kena tengok ke arah mana kita nak pergi dan apa benda persiapan kita nak buat. Itu di antara makna i'jab bin nafsi ni. Apa maksud dia? Maksud dia orang tu kagum dengan diri dia sendiri, dengan makna suka dan bersangka istihsan. Dia sangka dia tu sudah komplit ataupun sudah sempurna. Yang kedua, rasa besar, al-i'zam wal ikbar, rasa besar dan membesarkan diri. Kita rasa kita ni besar. Jadi contoh di mana pada hari peperangan Hunain. Pada hari peperangan Hunain, wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dalam hari peperangan Hunain, kamu rasa kamu sudah kuat. Dengan sebab apa? 12,000 tentera Islam ada. Berapa ribu ada? 12,000 tentera. Takkan kita kalah. Di Badar ada 313, menang. Uhud ada 700, boleh bertahan. Ahzab ada 3,000, orang tak boleh kalahkan kita. Hari ni 12,000, takkan kalah. Sudah. Bila dia mari i'jab di sini, rasa kuat, pada waktu itu Allah Ta'ala uji dia. Falam tughni ankum syai'a, Tuhan kata tidak, bilangan yang ramai tidak memberi kemenangan pada kamu secara mudah yang kamu sangka. Tak. Jadi ini menunjukkan bahawa itu dari segi makna istilah. Makna i'jab bin nafsi ini sama ada dia besar diri dia sendiri atau dia rasa terlalu suka. Sempurna dah, komplit dah saya ni, cantik dah. Apa ya? Kalau kita rasa kita ni cantik dah, kita sudah sempurna dah, agak susah untuk kita baiki sebab kita sudah sempurna. Dari sudut istilah, pengertian dari sudut istilah yang kita nak sebut dalam kitab ini, apa dia makna terpesona dengan diri sendiri? Iaitulah suatu kegembiraan dengan diri sendiri, hasil dari apa yang dilakukannya, sama ada perkataan atau perbuatan, tanpa menyinggung orang lain. Tanda kat bawah tu, tanpa menyinggung orang lain. Kita rasa kita suka seorang kita, aku ni alhamdulillah okey dah, sempurna dah, cantik dah, semaya sunat pun ada. Ini tapi kalau kita rasa kita sempurna, orang lain rendah, tak, dia masuk martabat lain, martabat takabur. Dia ada, maknanya dia panggil i'jabun nafsi ni duduk di antara dua kategori. Sama dia panggil syok seorang. Ini dipanggil i'jabun nafsi. Syok seorang ni maknanya dia suka dia seorang ya. Tapi kalau dia suka dan dengan menjatuhkan orang lain, lah, itu naik kategori yang lebih dahsyat, nama dia takabur. Ini ataupun dia bila dia terlalu suka dan dia rasa dia sudah sempurna, tak payah orang tegur, tak payah apa, itu dia panggil, dia akan mari pada penyakit yang keenam, al-ghurur, terpedaya dengan diri sendiri pula. Ini peringkat yang paling rendah, di peringkat di antara ghurur, terpedaya, tertipu dengan diri sendiri, dengan takabur, merendahkan orang lain. Jadi kita ambil peringkat awal dulu, iaitulah terpesona dengan kita rasa kita sudah cantik. Itu dia kata perbuatan sama ada perkataan atau perbuatan tanpa menyinggung orang lain, tanpa mengambil kira perkataan dan perbuatan tadi baik atau buruk, terpuji atau keji. Yang pentingnya dia syok seorang dia tak menyinggung orang lain. Sekiranya perasaan terpesona tadi menyentuh dan menyinggung orang lain dalam bentuk penghinaan, jadi kita rasa kita sempurna, orang lain tak baik, ke atas peribadi mereka, di samping dia mengecilkan apa yang mereka lakukan itu,
dikira al-ghurur. Orang ni orang ghurur pula, orang lain tak betul. Atau terlalu mengkagumi diri sendiri. Dia kata al-ghulu fil i'jab, syiddatul i'jab, mana melampau. Sekiranya telah menyentuh perasaan orang lain dalam bentuk penghinaan peribadi mereka. Kita rasa kita ya alim, saya ya tuan guru di sini. Orang lain tu bukan tarah tok guru, tarah lebah-lebah kampung, halus-halus ya. Tengok. Kita jatuh kan tak? Jatuh. Menghina orang lain dalam bentuk penghinaan peribadi mereka, juga meninggikan dirinya ke atas mereka, ianya dinamakan takabur. Jadi di antara takabur, ghurur dan terpesona dengan diri, dia ada kaitan tu. Maknanya lain dia lain, tiga cabang. Kita nak duk masuk mana? Kalau setakat gila body saja, tak menyentuh orang lain, itu dia panggil terpesona, i'jab bin nafsi. Jadi kita ni kita akhlak, kita dipanggil tahzibun nafsi. Kalau orang sekarang ni, orang kampung kita ni, dia suka panggil tasawuf. Inilah cerita tasawuf. Tasawuf ni maksudnya nak baiki hati dari sudut istilah. Cuma bila sebut tasawuf hari ni, tak boleh macam ni. Dia mesti nak ada nama tarekat tertentu, kena zikir siapa rebah-rebah, baru nama tasawuf. Kalau duk main zikir hak Nabi buat ni, kurang kemah dipanggil. Baik, kita jelas dah tentang takrif, pengertian. Kita pergi kepada yang perkara yang kedua, sebab-sebab berlakunya sedemikian. Sebab apa manusia ni boleh terjebak ke dalam sifat i'jab bin nafsi, rasa diri sempurna. Kenapa? Perkara yang pertama, an-nash'atul ula, iaitulah suasana awal dibesarkan. Orang ni dibesarkan dalam suasana mak ayah dia memang macam tu. Pagi-pagi, petang-petang duk bercakap di dapur, tengah duk makan, tengah duk bercakap dengan kawan pun, kita okey dah, sempurna dah kita ni. Dalam kapur ni tak ada dah orang. Tak, kita ya. Itu, tapi dia tak kata orang lain rendah. Dia kata dia sudah sempurna. Jadi anak-anak ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita kena perhati betul-betul. Dia ni dia akan ikut apa yang dibuat oleh mak ayah dia. Mak ayah suka apa, anak-anak akan jadi lagu tu lah. Kalau mak ayah di rumah dia suka berbangga-bangga, dia anak-anak pun di sekolah pun suka bangga-bangga dengan kawan-kawan. Tengok, setengah mak ayah ni beri pada anak-anak ni alat-alat yang canggih-canggih ni, yang molek mahal-mahal, pergi ke sekolah. Anak pula duk tunjuk orang tu, tunjuk orang ni, Allahu Akbar. Lepas tu kalau orang curi kan, susah hati pula dia. Dia panggil perkara yang pertama ni perkara sebab-sebab yang berlaku, sebab pembesaran anak itu dalam suasana sedemikian, ataupun kita duduk dalam persekitaran manusia, inilah cara dia. Tak usah kata apa, bila kita pergi satu tempat, orang suka benda ni, itulah yang akan jadi. Kalau kita pergi satu tempat, orang suka macam ni. Ana minggu lepas duduk di negara Qatar, negara Arab. Qatar ni walaupun negara yang sudah maju, gas dia banyak, 3,000 rakyat Malaysia dijangka ataupun lebih lagi bertugas di sana, tolong cari gas, minyak ke Arab. Tak apalah cari minyak ke Arab pun, rezeki boleh kita banyak juga kan. Suasana di sana, setiap perumahan ni ada 2 masjid, 3 masjid. Ia menyebabkan kita tengok, alhamdulillah, ramai di kalangan masyarakat ni tertumpu ke masjid. Subuh pada pukul 3.13, 3.15 pagi. Bayangkan subuh pukul 3.15 pagi, kita pergi semaya di masjid, ada orang semaya yang ramai, tidak kata semaya 3 sah tu imam sore, Tok Bilal sore dengan orang makmum sore, tak. Ada sah, ada ramai orang. Itu suasana. Tapi kalau kita pergi negeri lain pula, orang duk sibuk dengan disco, sibuk dengan apa ni, kelab malam, sudah. Jadi suasana bi'ah itu penting. Kerana itulah ramai di kalangan ibu bapa suka hantar anak-anak ke Kelantan. Kenapa hantar jauh sangat ni? Mak tak habis, sana ada sana aja. Dia tak ada suasana di sini berbeza. Itu dipanggil bi'ah. Pembesaran anak-anak sangat penting. Dalam suasana kita kena memilih tempat, pilih kawan dan pilih suasana keadaan itu. Perkara yang kedua, sebab yang kedua, al-itraf wal madah fil wajhi. Memuja dan memuji secara berdepan tanpa mematuhi dan mengambil kira adab dan peraturan hukum syarak yang berkaitan dengan pujian. Ini berat ni.
Kita kena ingat betul-betul. Sebab orang jadi gurur, jadi i'jab ni sebab apa? Sebab orang suka puji. Kita ni kalau jumpa kawan-kawan puji selalu. Oh hebat awak ni, cantik baju, lawa kereta, apa saja pun. Jadi kita puji tanpa dawabit syar'iyah. Puji dengan cara pujian-pujian kadang-kadang melampau puji, yang menyebabkan orang tu makin hari makin rasa body dia ni semakin cantik, semakin lawa. Hari ni kalau kita tengok pujian-pujian zaman moden hari ni yang mudah terjadinya, iaitulah melalui alam maya ni. Suka sangat. Anak suka juga merayak, mengembara di alam dunia. Karena orang muda-muda ni dia panggil Facebook ni. Kita berjalan situ bukan nak tengok apa, nak tengok suasana dunia hari ni. Tengok orang ni, Allahu Akbar, dia letak gambar dia hok cantik-cantik, hok lawa sekali. Tak? Dengan keni lutung dia, dengan muncul tiung dia dah merah habis dah tu. Keni lutung kena ke hok putih atas dahi tu. Nama dia keni lutung tu. Habis orang puji kat bawah ni. Puji. Oh cantik, lawa, macam pelakon, macam filem, macam begitu ni. Esok letak lain pula. Cari baju lain pula pakai. Jadi dah dia automatik dia akan naik. Orang panggil naik rang ni. Naik semangat ni. Sebab orang dak puji dia. Esok keluar gambar dengan isteri pula dakak. Oh romantik molek awak ni. Kau kemah pula. Jadi dia itu penyakit zaman baru ni. Orang puji orang, dia panggil puji secara senyap. Ini bahaya. Dulu kalau nak puji depan. Tak. Sekarang ni puji secara senyap-senyap, tulis uji jari. Orang tulis tu belum tentu dia puji sungguh. Kadang-kadang dia perli pun. Awak ni romantis nampak ustaz duduk dalam Facebook. Dia berbangga. Esok hari ni kemah lagi dia kata. Tunjuk pula hak lain pula. Dia tak tahu kawan hak puji dia. Saat ni perli. Jadi puji-pujian yang melampau ni yang menyebabkan seorang itu akan jadi leka, galik, sehingga dia terlupa kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mujahid radhiyallahu taala anhu rahimahullah, daripada Abi Ma'mar, dia kata apa? Qama rajulun yusni ala amir min umara. Kita baca terjemahanlah cepat sikit. Dia kata seorang laki-laki telah bangun menyampaikan pujian kepada salah seorang amir. Amir ni pemimpin. Pada waktu itu kalau kita kat zaman kita ni, amir-amir ni raja, menteri, pembesar-pembesar, datuk-datuk, seri-seri ni. Maka lantas Al-Miqdad ibn Al-Aswad, Miqdad bin Aswad ni sahabat. Tanda situ sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Ambil tanah, ambil debu tanah. Hebat ni zaman sahabat ni. Maka diletakkan tanah tu ke muka orang yang memuji tu. Allahu Akbar. Hebat sungguh zaman sahabat ni. Bila ada benda tak kena, tegur. Jadi bila dia dengar kawan ni puji orang kuat sangat ni, dia ambil tanah, dia campak atas muka kawan tu. Boleh tak buat? Boleh tak boleh kita buat hari ni? Jadi dia jangan buat. Dan Miqdad berkata, Miqdad kata apa? Qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an, kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyimba ataupun lontar tanah ke muka fi wujuhil maddahin at-turab. Nabi kita perintah supaya kita ambil tanah ni lontar kepada muka orang-orang yang banyak melampau dalam pujian-pujian. Jadi kalau orang mari puji kita kuat-kuat, buih-buih ambil tanah pekor atas muka dia. Jangan duk puji, jangan ajak jangan kira jumpa kedai kopi belanja. Esok puji kuat lagi. Ini perangai kalau kita baca dalam buku-buku syair, dia panggil buku Kitabul Adab. Al-Adab ni maksudnya sastra zaman dulu. Banyak sekali penyair zaman dulu, bila dia pergi jumpa raja, dia akan puji, buat syair yang sedap-sedap, kerana lepas puji raja pun bagi duit. Itu dia nak. Nabi larang bila orang kuat puji orang, ambil debu lontar ke muka dia. Ini perangai nak mematikan orang. Dalam hadis lain, hadis yang pertama tadi, hadis pujian tadi, hadis Miqdad itu tanda diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain,
Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia kata apa, seorang laki-laki memuji kawannya di depan Nabi. Hak tadi cerita Miqdad, riwayat hadis bahawa Nabi suruh buat macam tu. Yang ni orang ni puji depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi menegur dengan katanya, waihak, celaka kamu. Maknanya baginda melafaznya berkali-kali, waihak, qata'ta unuqa sahibika, qata'ta unuqa sahibuka. Nabi kata, kamu telah memotong tengkuk kawan kamu sendiri. Hei, orang yang puji orang, kamu telah pancung tengkuk kawan kamu sendiri. Sebab bila orang puji, kita pun naik semangat. Punuh. Ini tanda betul-betul Nabi kita ajar kalau nak puji orang. Apabila salah seorang dari kamu tidak dapat mengelak kecuali memuji kawannya, mana kita rasa tak menasabah, tidak sesuai, tak kena pada tempat kalau kita tak puji kawan ni, sebab dia memang dia buat benda yang baik yang sepatutnya dipuji. Macam mana nak buat? Maka hendaklah dia berkata, ini kena tanda tak di kertas kecil. Bila kita nak puji orang, kita kata apa? Ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzakki ala Allahi ahada. Ahsibuhu kaza wa kaza. Jadi dia kata apa? Bahasa Melayu pun tak apa. Pada perkiraan saya orang ini demikian, pada perkiraan saya dia ni sedemikian, dan pada Allah ada penilaiannya, dan aku tidak memuji seorang itu mengatasi pujian Allah itu, mengatasi pujian Allah. Itu pun kata Nabi kalau dia mengetahui perkara sedemikian. Mana kita tahu sungguh orang ni memang buat baik, kita kata wala nuzakki ala Allahi ahada, kita tak puji orang ni lebih daripada pengetahuan Allah. Tapi setakat yang aku tahu, orang ni Masya Allah, masjid tak tinggal, suka tolong orang, suka bantu orang, kita kata setakat tu. Kalau tahu, tapi kalau tak tahu pergi puji juga, berat gitu. Berat tak berat? Siapa dia orang ni? Baik. Ini anak selalu tegur dalam majlis salat jenazah. Salat jenazah biasa di kampung-kampung, imam-imam kita, untuk lebar kita ni, bila sudah salat jenazah, dia tanya, apa kita saksi atas mayat ni? Baik. Kena ke mayat tu? Kita kena ke orang mati tu? Ke ni baru mari? Kebetulan pula apa ni, dia panggil hak salat jenazah ni ustaz-ustaz, pelajar-pelajar yang diimport daripada Mahat Hafiz, daripada pondok-pondok, mari sini. Tiba-tiba kita dipaksa tanya, apa saksi atas mayat ni? Baik. Kena pun tidak. Macam mana kita nak saksi benda yang kita tak tahu? Depan orang kita kata baik, tapi tak tahu hakikat sebenar. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita kena sungguh, si mati ni rahimahullahu ta'ala memang ahli masjid, memang suka bantu orang, banyak ibadatnya, qiyamul lail ada, salat puasa sunatnya ada, kita kata setakat tu. Apa yang kita saksi mayat ni? Baik. Wala nuzakki ala Allahi ahada. Tapi kita tak kata lebih daripada pengetahuan Allah. Allah Ta'ala yang tahu apa setakat mana dia tu. Tapi kalau kita puji mutlak, orang ni baik, sudah. Kita saksi apa orang panggil macam tu? Saksi palsu. Sebab kita saksi baik kepada benda yang kita tak tahu. Memang ada dalam hadis, Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa dia salat jenazah ramai, orang salat tu banyak pahala dia dan banyak kelebihannya. Tapi kita nak paksa orang tak boleh. Sebab para ulama kata yaumul janaiz, hari kematian tu kita boleh tengok seorang tu, dia tu hebat kata hebat. Kalau orang yang hebat, tak payah kita panggil orang, beritahu kepada orang, orang ni meninggal, nak salat pada pukul sekian, mari orang mari, berduyun-duyun mari. Tengok tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita yang meninggal, penuh orang pergi, automatik mari. Tak payah dipanggil, tak payah dikerah, tak payah nasi buku, tak payah minyak kereta, tak payah kain sarung, tak payah beri. Semua mari kerana apa? Kerana lillah, kerana nak salat atas jenazah, memberi penghormatan terakhir di atas dunia ni kepada sahabat kita, ustaz kita, syekh kita yang meninggal. Itu dipanggil. Jadi dalam adab ini, kenapa manusia itu boleh jadi
terpesona dengan diri sebab pujian terlalu banyak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan tali pujian tadi, takut kita melampau. Kalaulah Nabi kata, in kana ahadukum madihan, kalau seorang itu nak juga puji, la mahala, mana tak mungkin kita tak puji dia sebab dia buat baik, kita kata ahsibu fulanan wallahu hasibuhu, aku sangka orang ni, mengikut yang aku tahu orang ni baik, Allah Ta'ala lah yang buat kira-kira dengan dia sebenarnya, aku tak tahu yang batin, tapi yang zahirnya ini cakap tu. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Ini ayat ni baca-baca gini kita kena ambil kira. Allah Ta'ala dia kata apa di sini, pada perkiraan saya orang ini baik, kita kata, dan pada Allah ada penilaiannya, dan aku tidak muji seorang itu mengatasi pujian Allah. Setakat tu, tutup kurungan. Itu pun lepas pada Allah tu full stop situ. Kalau tidak bacaan tak betul. Itu pun jangan, bukan doa tu, setakat tu ya. Itu pun kalau dia mengetahui kebenaran yang dipuji. Kalau tak tahu jangan puji. Itu dia panggil cara dia. Hadis ni yang wallahu hasibuhu ni, hadis ni riwayat oleh Imam Bukhari. Hadis ini hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Penterjemah kita ni agak cuai apabila dia tidak letak, sedangkan dalam kitab asal ada riwayat fulan-fulan. Kerana penting hadis-hadis ni bila kita sebut riwayat-riwayat, orang boleh nilai yang ni sahih, yang ni tidak sahih. Kerana nak beramal dengan satu-satu hadis ni, satu-satu dalil ni, biar ada kesahihannya, ada autoriti. Baik, kita pergi pada yang ketiga. Mensuka mendampingi golongan yang bersifat kagum dengan diri mereka sendiri. Ini pun bahaya juga. Kalau kita suka berkawan dengan orang-orang yang suka duk gilak body, suka muslimat kita ni bila berkawan dengan orang-orang yang suka berhias-hias, suka bermakeup-makeup, mana kita pun akan jadi makeup juga. Tamu-tamu sekarang ni pula Masya Allah, penjual-penjual ni, Allah, masuk kampung bawa alat-alat solek ni, alat kita ni halal 100%. Halal dari segi pembuatan, dari segi pakar belum tentu halal lagi. Kalau pakar alat ni keluar rumah, pergi duduk berjanguk di hadapan lelaki ajnabi, haram. Jadi kita kena tengok benda-benda tu. Jadi bukan bila kata halal sini, mana halal semua tempat. Halal lah untuk suami dia. Jadi bila kita berkawan dengan orang yang suka macam ni, maka kita juga akan jadi seperti dia. Yang keempat, al-wuquf inda ni'mati wa nisyanil mun'im, berada di atas nikmat dengan melupai penganugerah nikmat. Kita bila kita terima nikmat, kita break setakat tu je. Nikmat yang kita dapat ni banyak, alhamdulillah saya dapat nikmat banyak, tapi syukur kepada pemberi nikmat tidak ada. Maka orang ni dia rasa dia yang pandai. Dalam sini kita jangan lupa peristiwa yang berlaku kepada tokoh korporat negara Mesir yang paling hebat. Siapa nama? Qarun. Jangan terlupa lah. Kalau nak cari bapak korporat dari dunia ni siapa? Bukan hak senarai dalam buku-buku buku ekonomi dunia kan, setiap tahun ada senarai dia. Senarai orang ni berapa ratus bilion, berapa bilion. Tu hak. Tapi bila kita nak sebut bab senarai ni, kita kena letak paling tinggi sekali siapa? Syekh Qarun, Tan Sri Qarun paling atas sekali, kerana dia rakaman dalam Quran ada. Orang lain kaya setara mana pun tak masuk Quran dah, tapi Qarun depan sekali. Jangan terlupa banyak jawatan Qarun ni. Dalam bab harta banyak pun dia, dalam bab mengetuai rombongan orang tak salat di akhirat esok pun Qarun. Kan dalam hadis Nabi sebut, orang yang tidak menunaikan salat ini akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Pak kepala. Jadi Qarun ni salah satu jawatan dia lagi, ketua orang tak semaya. Jadi siapa tak semaya, inilah bos besar dia ni. Boleh kenal selalu dah. Nak pergi siapa dia, ketua delegasi dia, ketua rombongan nak pergi ke neraka ni, Qarun. Qarun kata apa? Bila orang pergi tanya dia, "Hei Qarun, apa sebab kamu ni sombong dengan harta kamu ni?" Qarun jawab apa? "Innama utituhu ala ilmin indi." Qarun kata, sesungguhnya apa yang diberi kepada aku ni, harta banyak ini, kerana ilmu yang ada padaku. Sedap Qarun, sedap atau sedap? Qarun kata, aku boleh harta ni kerana ilmu aku, kehebatan aku. Apa mu susah-susahnya? Apa sibuk-sibuk?
Sama juga, mungkin ada sebahagian manusia hari ini pun sama juga. Kenapa boleh harta banyak ni? Ini kehebatan saya. Saya pandai berniaga, saya pandai bodek orang, saya pandai rasuah orang, saya pandai tu pandai ni, saya kaya. Awak tak pandai, dia diam. Dia tak mikir bahawa segala nikmat itu mari daripada Allah Al-Mun'im Al-Haqiqi, pemberi nikmat yang sebenar, Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang ni, bukan orang ni. Jadi bila kita letak sini, dia banyak cabangan ni. Bila kita rezeki ni kita letak di tangan kita, satu lagi kesan yang besar, kita jadi manusia yang penakut. Kenapa tak boleh bercakap benda baik ni? Minta maaf Syekh, tukar potong gaji, tak naik pangkat. Dia mari, itu dia panggil kaitan-kaitan yang berkenaan. Selain daripada dia bangga diri sebab dia rasa inilah nikmat dia juga. Jadi kerana itu bila kita bahayanya bila seorang itu dapat rezeki, dia berhenti setakat tu saja. Allah Ta'ala peringatkan kita dalam ayat Quran surah Qarun tadi, cerita Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 78. Dalam ayat yang lain Allah peringatkan kita supaya jangan kita lupa diri. Kemungkinan di sinilah rahsia di sebalik penegasan Islam bahawa punca bagi segala nikmat adalah datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa-apa yang diperolehi dari nikmat adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nikmat yang kita dapat ini anugerah daripada Allah. Jangan kita rasa nikmat ni kita dapat kerana kita hebat. Tak. Nikmat ni kita dapat kerana ni, itu semua sebab. Ittikhazul asbab cantik. Kalau orang ni kata dia tak mau pula. Ni banyak dia kaitan bila kita belajar dalam ilmu akhlak ini, ilmu tazkiyatun nafsi ini, kaitan dia banyak. Di antara lagi orang bila bincang tentang tawakal. Kenapa tak kerja? Tak payah kerja. Tawakal ala Allah. Bila tawakal Tuhan akan bagi rezeki. Dalam kitab kita penama bagi hati kata, ini kerja perbuatan orang bodoh, dia kata. Tawakal betul, tawakal, tapi kena buat usaha dulu baru ada tawakal. Jadi kita hari ni segala usaha yang kita buat itu adalah merupakan usaha, hasil usaha. Tapi yang memberi sebenarnya kepada kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah hadis-hadis lain yang yang disebut, ayat-ayat Quran lain yang disebut tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Oleh itu setiap Muslim adalah diminta supaya membaca dalam zikir pada waktu pagi, pada waktu petang itu kita baca apa? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Jadi dipanggil al-munajat ataupun doa yang dikeluar oleh Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Jadi Abu Daud cerita kepada kita apa? Bacaan ni dia panggil bacaan al-maksurat yang dibaca pada waktu pagi, pada waktu petang. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Tujuan apa kita baca ni? Nak supaya kita sedar, kita insaf bahawa ya Allah, apa saja nikmat yang aku perolehi di waktu pagi atau dari mana makhluk engkau, maka dari engkau sahaja dan tidak ada sekutu bagi engkau, maka segala pujian dan segala kesyukuran adalah hanya kepada engkau. Ini kita nak sandarkan. Orang panggil zikir waktu pagi ni supaya kita sedar segala nikmat yang aku boleh hari ni, sepanjang hari aku nak pergi cari rezeki ni minallah faminka wahdaka la syarika lak. Jadi cuma masalah kita baca tak baca cerita lain, ataupun kita baca tak faham, itu pun satu cerita lagi. Ini yang jadi masalah kita hari ni banyak. Satu masalah tak baca. Ini masalah paling besar sekali. Tak baca dah zikir pagi, zikir petang tak baca. Masa itulah anak tulis sebuah kitab kecil, zikir pada waktu pagi dan petang. Ini kena ambil buku ni baca. Ada lagi hak panjang sikit, nama al-maksurat mungkin panjang sikit. Hak tu lebih ringkas. Lebih ringkas, kita lebih fokus kepada bacaan-bacaan. Baik, yang kelima. Sebab yang kelima, manusia ni lupa, mudah jadi bangga diri ni kerana apa? As-sadaratu lil amali qabla an-nudji wa kamalit tarbiyah. Memikul tugas sebelum matang dan tarbiyah yang cukup. Ni banyak masalah.
Kita buat kerja sebelum selesai masalah. Kadang-kala berlakunya al-i'jab bin nafsi, terpesona dengan diri ini, disebabkan seorang itu dibebankan dengan tanggungjawab sebelum ianya matang, atau diterbiah, dididik dengan secukupnya. Jadi orang ni belum cukup terbiah, belum cukup sempurna pelajaran dia, kita dah bagi jawatan kepada dia besar-besar. Awak ni hebat, awak tokoh, awak ni. Kalau ceramah pun mendapat sambutan, kalau mengajar apa orang puji, letak gambar dalam Facebook, beratus-ratus orang like dia. Jadi dah dia mula naik apa ni? Naik semangat. Jadi tengok ni. Ini disebabkan fenomena yang wujud dalam gerakan Islam itu sendiri, di mana mahu tidak mahu sebahagian amilin terpaksa bertanggungjawab mengendalikan sebahagian kerja, padahal mereka belum layak untuk memikul tugas. Jadi lihat, ini dalam gerak kerja dalam mana-mana persatuan, mungkin kita bebankan dia dengan tugas sebelum daripada sampai masa dia, mungkin sebab dia layak atau sebab tak ada orang yang buat kerja. Dia dua tu ya. Sama ada dari sudut kewibawaan atau keupayaan. Dalam keadaan inilah syaitan akan mula membisik pada hati kecil mereka bahawa mereka tidak mungkin diserahkan tugas atau diberi kepercayaan bagi menduduki tempat yang dimilikinya sekarang ini, kecuali kerana kebolehan dan keupayaan yang mereka miliki. Jadi syaitan mari selalu, awak ni muda, awak dapat jawatan ni kerana kehebatan awak. Dia pun ngangor selalu. Betul sungguh. Kita tengok orang yang cerdik dalam bab ni siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bila dia tengok Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima perang yang tak pernah kalah, dia masuk mengetuai peperangan, benar. Pada waktu itu tiba-tiba satu hari Umar hantar surat, Khalid bin Walid dipecat, ditukar jawatan, minta orang lain jadi ketua, duduk belakang. Kalau orang lain lompat lah dia dah. Apa ni, aku benar, suruh orang lain tak betul. Jangan. Kita sama juga bila kita tengok ada pertukaran, ketua-ketua kita, ketua apa ni orang panggil persatuan kita ni, jamiah kita, jamaah ni, ada yang bertukar, itu biasa. Proses terbiah. Kalau orang dia terbiah, dia cukup, dia tak lari. Tapi kalau tak cukup, lompat. Orang pemula, tawaran istimewa mari dah. Tawaran istimewa. Ingat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sewaktu dibaikot oleh Nabi, berapa lama dibaikot di Madinah sebab dia tak pergi perang Tabuk. Tiba-tiba Ka'ab kata, sedang aku duku cerita, tak ada siapa bercakap dengan aku. Nabi tak bercakap, waris dia tak bercakap, semua tak bercakap kerana boikot, nak dera dia sebab dia tak pergi perang Tabuk. Surat mari daripada Maharaja Rom, hantar surat, Cok Mohon Raja Ka'ab bin Malik, kamu sekarang dah sedang dipulau oleh sahabat-sahabat kamu, saya datang ke Rom, kami akan beri tempat pada kamu. Ka'ab bin Malik tengok ini godaan yang besar, dia bakar surat, dia koyak surat. Tengok, dia mari godaan yang begitu hebat. Jadi kita jangan rasa pelik. Bila orang ni dapat tas'as sadarah, dapat memimpin menjadi ketua sebelum masa, maka dia akan jadi timbullah isu ni. Godaan syaitan tadi telah mempesonakan mereka. Hal ini berlaku kerana mereka terlupa tentang tipu daya syaitan. Mereka akan mula beranggapan bahawa sememangnya mereka adalah orang yang layak dan berkebolehan. Di sini mulalah mereka cuba mengangkat diri lebih dari tahap yang sepatutnya, sehinggalah mereka terjebak dengan apa yang dipanggil al-i'jab bin nafsi wal iyazubillah. Kemungkinan, ini saya suka cerita ni, kemungkinan di sinilah rahsianya kenapa Islam begitu prihatin tentang perlunya berpengetahuan dan kefahaman. Adanya fiqh, al-fiqh maknanya faham. Pengetahuan dan kefahaman ini perlulah wujud pada diri seorang itu sebelum ia dipikulkan dengan tanggungjawab atau kepimpinan. Orang yang nak beri tanggungjawab, orang yang nak beri kepimpinan itu mesti kita kena ada ilmu dahulu. Sebagaimana dalam ayat Quran Karim, Allah Ta'ala sebut, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jadi hendaklah ada kumpulan sebagai daripada masyarakat umat Islam ini, ada sekumpulan yang pergi mendalami ilmu, lepas tu baru diberi jawatan. Nabi SAW sendiri bersabda, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, maka diberinya kefahaman dalam agama. Ini orang yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, dia beri kefahaman. Nabi tak kata siapa-siapa yang Tuhan nak beri kebaikan diberinya ilmu. Ilmu satu, kefahaman satu. Kita kena beza di antara ilmu dengan faham.
ilmu ni pada hari zaman kita hari ni orang dapat sijil. Berapa ramai orang yang dapat sijil pengajian Islam, Islamic study, sampai peringkat PhD pun dapat dalam pengajian-pengajian. Nah, tapi yang beramal betul-betul tunduk pada perintah Allah, halal haramnya, berapa ramai? Itu yang jadi persoalan. Kefahaman itulah yang paling tinggi. Tuhan Nabi kita kata Allah Ta'ala bila dia nak beri kebaikan pada hamba dia berinya kefahaman dalam agama. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar kata apa? Tafaqqahu qabla an tasudu. Tafaqqahu qabla an tasudu. Jadi maksudnya hendaklah kamu faham, berpengetahuan sebelum kamu menjadi ketua. Jadi kalau kita nak jadi ketua, ngaji dulu. Jangan gopoh nak cepat. Kalau kita nak cepat sangat, susah kita. Nak cepat sangat susah. Kadang-kadang tak tahu saya kata dalam kerja-kerja apa, dalam pendakwah pun ada setengah pendakwah ni gopoh sangat. Bila dia nak semangat sangat, nak kembali kepada Quran dengan hadis, cantik, memang kena kembali. Tapi bila kita gopoh, kita kata siapa-siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Hadis mana kita kena tolak? Siapa-siapa yang tak mau ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Perbuatan mana? Perbuatan Nabi ada 3 perkara. Ada perbuatan yang bersifat jibiliyah, maknanya kejadian dia sebagai manusia, dia makan, dia minum, dia berkahwin, itu perbuatan biasa. Kemudian perbuatan yang menjadi syariat. Nabi kita salat, Nabi kata ikut aku salat. Nabi kata haji, ikut haji. Bila Nabi suruh kita makan tak apa, makan apa-apa yang halal, tapi cara makan. Nabi kata makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri syaitan. Itu yang panggil sudah jadi adab Islam. Ada lagi yang Nabi kita buat. Nabi kita kahwin lebih pada 4. Boleh buat tak boleh buat kita? Hak Nabi itu. Nabi kita boleh wisal, puasa terus tak buka-buka, boleh. Tapi Nabi larang umat dia buat. Jadi bila kita tersadar gopoh, kadang-kadang kita angkat borong satu benda yang perlu kepada huraian. Jadi bila ini penyakit mari daripada mana? Mari daripada Sayyidina Umar kata tafaqqahu qabla an tasudu, hendaklah kamu faham sebelum kamu menjadi ketua. Kalau tidak, kita jadi ketua yang menyebabkan porak-poranda habis orang-orang di bawah kita. Yang keenam, lalai atau gagal mengenali hakikat diri. Ini pun masalah. Lalai mengenali hakikat diri, kita tak tahu siapa kita. Kita diingat kita yang orang hebat, kita yang orang cerdik, kita orang ni. Manusia ni duduk di mana? Cuba tengok. Manusia ni asalnya duduk di air mani, kemudian jadi darah, kemudian naik peringkat jadi manusia. Budak, kanak-kanak, tua, bila dah besar jadi pangkat besar, terlupa ke asal kejadian. Yang menyebabkan kita rasa kita kuat. Tapi kalau kita mikir aku ni besar mana pun kadang-kadang penipala, besar mana pun kadang-kadang sakit. Jadi kita akan terasa. Karena itulah Allah Ta'ala dalam Al-Quran banyak kali dalam Al-Quran Tuhan sebut tentang kejadian manusia. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Kan kita selalu baca pagi-pagi Jumaat, imam kita baca dalam surah Jadah. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, kami jadikan kamu itu daripada air yang hina. Summa amatahu fa akbarahu, kemudian bila mati dimasuk dalam kubur. Jadi ini menunjukkan bahawa kita akan terasa kita ni hebat bila kita terlupa kepada kejadian kita yang sebenar. Yang ketujuh, araqatun nasab wa syaraful asl, keturunan yang baik dan mulia. Ini pun satu benda juga. Bila kita ni keturunan orang baik, aku ni jangan main-main. Apa yang saya buat hari ni jangan kritik. Saya ni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ni keturunan tuan guru. Saya ni keturunan ulama, keturunan orang hebat-hebat. Ini pun banyak juga berlaku. Bila bercakap dengan orang tegur dia sikit, jangan main-main. Awak ingat awak pandai sangat. Tok saya orang alim, tok saya duduk di Mekah. Dia bangkit lalu. Keturunan tu angkat baik. Saya ni keturunan Nabi ni, cucu Sayyidina Husain, Sayyidina Ali. Jadi angkat keturunan ini tidak memberi kekuatan kepada kita, tapi dia memberi kepada kita mudah nak jadi ijab bin nafsi. Yang ke tengok dalam ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dia panggil puak Quraisy, dia kata ya ma'syara Quraisy, hei Quraisy, belilah diri kamu dari Allah, maknanya dengan Islam. Aku tidak terkaya
tentang kamu daripada Allah satu pun. Aku tak boleh nak bela kamu daripada Allah kalau kamu tidak beriman. Abu Talib mati bila Nabi cuba nak minta ampun pada dia, Nabi Allah larang, tak boleh, walaupun pak saudara kamu yang jaga kamu kan. Sehingga Nabi kata, ya Fatimah binta Rasulillah, hei Fatimah anak Rasulullah, salini bima syi'ti, minta apa yang kamu nak daripada harta aku, la ughni anki minallahi syai'a, tapi nak menyelamatkan daripada azab Allah Taala aku tak mampu kecuali kamu sendiri yang lakukan amal ibadat yang baik. Itu dipanggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi penekanan yang hebat. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Yang perkara penyakit yang ke-8, sebab yang ke-8, keterlaluan dan berlebihan dalam memberi penghargaan dan penghormatan. Ini pun berat juga, berat sangat. Kadang-kala sebab yang membawa kepada al-i'jab bin nafsi adalah disebabkan penghormatan yang diberi kepada seorang itu agak berlebihan dan keterlaluan. Kadang-kala kita dapati ada para orang ini telah diberi penghormatan oleh rakan-rakan atau orang lain dalam keadaan yang agak berlebihan dan keterlaluan, yang mana ianya jelas bercanggah dengan petunjuk Islam dan ditolak oleh undang-undang Allah. Sebagai contoh, mereka terus bangun atau duduk selagi mana orang yang mulia itu bangun atau duduk. Bila orang besar ni bangun, kita tak boleh duduk, kena berdiri. Atau mencium tangannya. Ni orang besar ni kena cium tangan. Kalau tak cium tangan jadi macam tak sempurna penghormatan kita. Dan membongkok diri bila berhadapan dengannya, atau mengikutinya dari belakang bila dia berjalan. Ini sebab-sebab yang menyebabkan orang tu jadi bangga. Isu ni, masalah cium tangan, masalah apa ni, kena bahas dalam kitab lain. Ini bukan bab hukum. Tak boleh cium tangan ke? Cerita lain. Yang kita naknya, sebab penghormatan yang terlalu melampau ni menyebabkan orang tu jadi megah, jadi bangga. Bila kita panggil orang ni, dengan yang amak saja ni, yang amak berbahagia. Padahal tu kawan tu mari tadi nyahambak di isteri tu, tangga tak kasut pun bertukar balik. Tiba-tiba bila siapa kita sambut dia yang amat bahagia ke mana, berambak dengan bini pagi lagi dah. Jadi itu kadang-kadang melampau kita ni. Kita kata yang berbahagia bolehlah, kita tengok dia nampak gembira, kita kata bahagia. Tapi kalau yang amak tu maknanya terlalu tinggi sangat darjat. Yang amak berusaha, padahal kawan itu pontin je kerja. Yang amak berusaha, tak? Pejabat pukul 8, pukul 11 baru sampai. Puas tunggu kita dia nak ambil tanda tangan dia. Yang amak berusaha. Usaha apa usaha? Usaha tidur kat rumah dia. Jadi melampau sangat. Yang teramat mulia, yang berat. Kadang-kadang sifat gulu ni memuji dengan beri gelaran yang meninggi-tinggi sangat ni sampai mereka nak naik taraf Tuhan pun ada. Jadi maka kita menyebabkan orang itu jadi bangga, jadi sombong dengan sebab gelaran-gelaran yang diberi. Ini contoh-contoh yang diberi. Dia kata bila penghormatan yang diberi, yang sedemikian diberi, orang tadi akan merasai segala penghormatan yang diberi kepadanya tidak lain dan tidak bukan ialah kerana keupayaan dan kehebatan yang ada padanya dan tidak pula ada pada orang lain. Hebatlah lu cerita dia. Kemungkinan di sinilah rahsianya kenapa Nabi SAW melarang para sahabat bangun sebagai tanda penghormatan kepada baginda seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain dalam memberi penghormatan kepada raja-raja mereka. Jadi orang lain bangun habis, sujud lagi, sembah lagi. Dia kata apa? Nabi SAW bersabda, man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang suka orang-orangnya bangun berdiri sebagai tanda patuh, maka dia telah menempah tempat duduk daripada api neraka. Jadi bila orang ni banggalah, sombong sangat. Mana kalau orang tak bangun sampai dia marah, tanda di situ. Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Tanda situ. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanadnya yang sahih. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar berjumpa para sahabatnya dengan bertongkat. Nabi kita bawa tongkat. Maka para sahabatnya semuanya bangun memberi penghormatan kepada baginda. Lantas baginda bersabda, la taqumu kama taqumul aajim yu'azzimu ba'daha ba'da. Janganlah kamu bangun menghormatiku seperti mana orang-orang ajam, orang yang bukan Arab, mana yang bangsa lain, bangun untuk menghormati dan membesarkan sesama mereka. Jadi itu cerita dia.
di sini sebab nak jadi, kita tidak bahas dari sudut boleh bangun tak boleh bangun, setakat mana yang boleh, tapi melampau sangat sampai mereka mesti kena bangun. Kalau ada seorang tak bangun dalam majlis, seolah-olah orang ini tidak menghormati orang tu. Bila bunyi lagu negaraku, semua bangun. Bila orang azan, tak berhenti pula bercakap. Jadi kadang-kadang ada benda yang kita terlepas banyak dalam bab ni. Perkara yang ke 9, ketaatan yang melampau batas. Jadi kita taat kepada orang ni lebih sangat. Kadang-kala sebab yang membawa kepada i'jab bin nafsi ialah berpunca dari ketaatan dan kepatuhan yang melampau batas. Kadang-kala terdapat di kalangan orang-orang yang bekerja ni yang menerima taat setia daripada para pengikut yang begitu keterlaluan. Jadi bila kita orang ni kena taat sangat, maka apa benda? Ini arahan. Kenapa pergi tempat maksiat ni? Kenapa anjur majlis ni? Arahan. Jadi taat sangat, arahan bos. Sedangkan Nabi kata, kamu kena taat pada pemimpin kamu dalam keadaan kamu suka atau tak suka. Illa an yu'maru bimaksiatin, illa an yu'mar bimaksiatin, fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Apabila mereka suruh buat maksiat, tak ada taat, tak boleh kita ikut. Hari ni bila kita buat majlis, pejabat-pejabat kita anjur majlis, panggil orang ramai-ramai, wajib hadir, kena daftar kedatangan. Majlis ni untuk apa? Nak dengar seorang ni nak berceramah buat tuduhan jahat pada orang. Tak wajib hadir. Mana kita aja? Tak hadir, tukar. Kuasa atas dunia ada di tangan dia. Tukarlah, tak apa. Habis minyaklah sikit, kita kena pergi jauh dah, masuk dalam hutan, masuk dalam kampung. Itu dahsyat. Permainan ni teruk. Hari ni orang buat suka apa dia nak. Jadi kita yang takut-takut ni memang kena pergi juga, walaupun paksa kena. Kita tak kena taat. Ketaatan kita apabila mereka suruh. Kalau kita kerja guru, bila disuruh supaya kamu jaga anak murid ni, ajar dia betul-betul pukul 8 pagi sampai pukul 1 tengah hari, sampai dia pandai, itu tugas kita. Tapi kalau malam nanti kamu kena ikut ceramah orang ni sebab kamu nak dengar ini penerangan apa, ini fitnah, tak wajib hadir, tak wajib taat dalam perkara-perkara mungkar dan maksiat lagu ni. Jadi itu dia panggil kita ni dalam bab lain tu. Sebenarnya bab ni nak jaga daripada i'jab. Perkara yang ke-10, tidak menyedari tentang kesan yang akan timbul dari perlakuan itu. Jadi bila kita tengok kesan dia, kita tak perasan yang kesannya cukup banyak. Di antara kesan-kesannya, yang pertama, al-wuqu' fi syiraqil ghurur wa takabbur. Bila kita terlalu ikut perasaan kita ikut perasaan kita ni, kita rasa kita sempurna, yang akhirnya kita terperangkap ke dalam lembah takabur. Kita hina orang lain pula kerana kita rasa kita hebat. Perkara yang kedua, kesan daripada penyakit ini terhalang dari mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak dapat taufik? Bila orang nasihat kepada dia, awak betul sangat sedap hal. Siapa awak? Kalau dia balas macam tu, siapa awak? Allah. Ana ingat waktu di Arafah, kecil hati kita tuan-tuan. Arafah ni hari yang paling mulia, paling kita menunggu-nunggu nak sampai di situ. Bila kita wukuf, tiba-tiba ramai pakcik-pakcik duk isap rokok. Pernah isap. Bila kita tanya, pakcik, kita di Arafah, tolonglah beradab dengan Allah Ta'ala di sini. Kita kan nak mencari keampunan Allah. Dia bukan nak mati rokok, terima kasih ustaz tolong nasihat. Tak. Siapa awak? Kata saya jemaah haji sepertuan juga. Cuma saya memperingatkan, sama-sama ingat. Tak boleh kelahi. Dalam haji, dalam ihram tak boleh nak main bantah-bantah wala jidal, tapi nasihat sekap sambil-sambil jalan tegur. Tapi siapa awak tu? Sedap selalu dia. Siapa awak? Habis kita. Hebat. Kita pun takut tengok siapa awak ni. Sebab apa? Dia rasa dia sudah sempurna. Isu rokok ni isu di antara tak boleh sentuh. Ramai ustaz-ustaz hari ni pula, Allahu akbar, hadahumullah, dia timbul isu rokok ni perkara khilaf. Perkara khilaf ni ulama kata la ingkar fi masail khilaf, tak boleh ingkar dalam masalah khilaf. Masalah khilaf yang ijtihadi, yang tidak ada nas, yang tidak ada apa, yang tidak diputuskan oleh ulama yang tak tahu. Tapi kalau benda-benda yang sudah jelas benda tu haram, kita kena nasihat. Kalau tak boleh ingkar apa, boleh nasihat. Benda khilaf, betul khilaf, tapi siapa yang buat benda ni? Orang putih, orang kafir, Yahudi yang buat. Jadi kita beli tu, menyokong tak menyokong dia? Menyokong. Walaupun ulama kata tidak haram pun, tapi sokong orang kafir, macam mana pula? Cuba kita lalu ikut lorong-lorong lain yang lebih lunak. Jadi jangan lari tajuk kita dah.
lagi rokok. Tapi kalau sebut bab rokok ni Abu Anas rasa tak selesa kata sebut. Pasal dia berat sangat penyakit. Habis pada dalam masjid masuk. Arafah pergi lagi. Jadi bila kita tegur, ni siapa awak? Allahu akbar. Kita pun kalau kita mengaku kita ni pandai, kita guru pula ni. Ejab bin nafsi kita sendiri pula. Takutlah kita. Allah SWT. Tuhanlah bagi taufik kepada kita semua. Yang ketiga, al-inhiyar fi awqatil mihan. Orang yang suka gilak body ni kecundang apabila berhadapan suasana gawat dan genting. Bila dia mudah lari. Kerana itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka sangat bagi nasihat kepada sepupu dia Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazuk. Nabi kata, "Hei Ibn Abbas, ihfazillah yahfazuka." Sentiasalah memelihara hak Allah. Allah suruh kita ibadat, suruh kita tinggal maksiat tinggal, yahfazuka, Tuhan jaga kita. Ihfazillah tajidhu amamak. Sentiasalah memelihara hak Allah, pasti engkau mendapatinya di hadapan engkau. Tuhan sentiasa depan kita. Bila Tuhan hidup depan, bukan maksudnya Tuhan hidup cokok depan kita, jangan faham. Ini dia panggil akidah mujassimah, akidah musyabbihah. Di hadapan kita maknanya segala perbuatan kita dipandu dengan pimpinan Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besar. Bila kita jaga hak Allah, kita beribadat kepada Allah Taala banyak, ikut peraturan dia, segala perbuatan kita, tingkah laku kita di bawah panduan yang diberi oleh Allah, di bawah hidayah Allah SWT. Itu makna tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Apabila engkau kenal Allah masa kamu susah, kamu senang, Allah akan kenal waktu kita susah. Hari ini bila kita kenal Allah, kenal waktu susah ya ada. Susah sakit apa dia tak dapat benda, habis jumpa lalu duduk masjid belakang tu imam. Selama ni tu imam untuk bila apa hazan tak mari-mari. Bila ada susah, Allah tu imam apa terkejut, assalamualaikum, belakang saya tu duduk. Pasal mudah nak cuma tu imam ajak pergi rumah maya ajak tu ya. Itu pada dasar pergi rumah dia tak kenal Tuhan juga. Waktu habis jadah baru, bang ubat gegak, ubat lipah ni engkau tak aja guna kan, bang ubat lipah lagi dah. Tak imam salah. Dia tak semaya juga, tak jumpa Tuhan juga walaupun waktu susah. Ini masyarakat kita gini. Yang keempat, orang ramai menjauhkan diri dan membencinya. Memelah orang yang suka puji diri sendiri ni, suka bangga diri, orang akan benci. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, hadis Jibril itu. Kemudian yang kelima, balasan dari Allah sama ada cepat atau lambat. Orang yang suka bangga diri ni, Allah Ta'ala akan balas pada dia sama ada cepat atau lambat. Tengok hadis ni, bainama rajulun yamshi itu. Kita ambil terjemahan dia. Apabila seorang lelaki berjalan dengan penuh keperhiasan, yang mempesonakan dirinya dalam keadaan melepaskan rambutnya hingga ke bahu. Mana orang panjang ni kira jalan agak kodok main apa ni, sikat rambut ya. Kita ini macam-macam lah dak. Duk tengok ala-ala hak mahal-mahal belaka kita makan. Je kita mahal, gotu mahal, goni mahal, baju mahal, telefon mahal, kodok main gila ni. Berat ni. Jadi penuh perhiasan yang mempesonakan dirinya dalam keadaan melepaskan rambutnya hingga ke bahu, maka Allah membinasakannya. Allah memerintah bumi menelannya, maka ia terus meraung hingga ke hari kiamat, wal iyazubillah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Tanda situ Imam Bukhari. Itu kesan orang sombong pada dirinya sendiri, kesan kepada masyarakat bahawa orang ni tak lekat, tak mudah, tidak kuat pendiriannya. Mungkin kalau kita yaman apa-apa dia akan lari apabila tidak tercapai apa yang dia nak. Dan fenomena al-i'jab bin nafsi ni, mazahirul i'jab bin nafsi ni, sebab apa kita nak cari sebabnya? Yang pertama, boleh dikenal pasti orang ni suka menonjol diri, suka dengan perangai ni apabila dia suka menonjolkan kebaikan diri. Hak dia buat baik, tonjol lalu. Yang kedua, penyakit yang kedua, al-isti'sa' anil alam nasihah, enggan menerima nasihat. Orang nasihat tak dengar. Yang ketiga, rasa gembira apabila mendengar kelemahan orang lain. La ilaha illallah. Terutama yang berlaku di kalangan rakan-rakannya. Ya, berat kita ni. Bila kita tengok kawan kita dikutuk oleh orang, kita tumpah sama. Betul sungguh dia tu. Padahalnya dia tu kawan kita. Sepatutnya kita sama-sama kita. Bila sak khabar tulis buat satu-satu fitnah,
jangan mudah percaya, jangan mudah buat tuduhan. Hari ni zaman orang fitnah ni, Masya Allah, tabarakallah, dahsyat tuan-tuan. Dalam surat khabar dia boleh tulis, dalam internet boleh tulis. Hari ni saya bawa buku pula, buku beratus muka surat, letak gambar depan ni orang-orang yang mati di Bahrain. Orang ni perlawanan di antara Syiah dengan Ahli Sunnah di sana. Tiba-tiba kita kaitkan perbuatan ini dengan negara-negara tertentu untuk kita nak melabelkan dia itu sebagai orang yang tak baik. Letak gambar-gambar pendawah-pendawah dalam kawasan itu dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Ini semua ni kata Al-Fudayl bin Iyad. Fudayl bin Iyad kata apa? Orang ni sangat orang warak ni, orang hebat di Fudayl ni. Dia kata inna min alamatil munafiq an yafraha iza sami'a bi aibi ahadin min aqranihi. Dahsyat tuan-tuan. Sesungguhnya di antara tanda orang itu munafik, ia akan merasa begitu seronok dan senang apabila ia mendengar tentang keaiban yang ada pada rakan-rakannya. Sahabat kita sendiri, bila kita dengar sahabat kita kena difitnah, orang buat aib pada dia, kita tumpang gembira sama. Ini kata Fudayl, alamat orang munafik. Wal iyazubillah. Yang terakhir dalam perbincangan kita ni, at-tariqu li'ilajil i'jab bin nafsi, cara mengubati penyakit ini. Yang pertama sekali, macam yang lepas-lepas jugalah cara dia, kita baca tajuk dia. Yang pertama, sentiasa mengingati hakikat kejadian diri manusia. Kita ingat hakikat kita ni apa benda, hakikat kita duduk mana. Tengok di sini dalam perenggan yang akhir tu, cara penyelesaian di atas telah dikemukakan oleh seorang golongan salaf, mana ulama yang terdahulu, apabila ditanya oleh seorang yang bersifat i'jab bin nafsi dengan katanya, ata'rifu man ana? Dia tanya, awak kenal siapa saya? Syekh ni kata apa? Ini sedap ni. Faradda alaihi biqaulihi, dia jawab dengan katanya, pada asalnya awak merupakan segumpal darah yang kotor. Mu ni darah ya dulunya. Man a'rifu man anta, aku kenal mu. Selepas itu anda menjadi bangkai yang kotor. Lepas pada kita mati jadi bangkai. Tempoh di antara anda dijadikan, tempoh di antara darah air mani itu dengan menjadi bangkai yang busuk nanti, iaitulah ambok sentiasa mengandung tong najis dalam perut. Sedap nasihat. Jadi orang ni sombong, dia tanya, awak kenal siapa? Syekh ni nak nasihat ke dia, kata aku kenal mu siapa. Asal kamunya darah daripada air mani jadi darah. Duduk dalam perut mak makan apa? Makan darah. Pasal tu mak tak boleh mari haid bila anak mengandung. Dia makan dia anak dia darah haid. Rasa gelikat lah dengar tak? Itulah makanan kita sengerti, hak asli. Kemudian lepas pada ni mu akan jadi bangkai yang busuk. Busuk tak busuk pun, syarat nak tanah kali kubur mesti naik kaki, sebab tak mau bang. Kalau tidak busuk sekampung. Tu ya standard kita. Di tengah-tengah di antara darah dengan bangkai, mu duk bawa tong najis tiap-tiap hari. Dakak dia lagi. Betul tak betul? Dakak lagi. Duk sini ya kita hari-hari dakak. Jadi awak siapa? Sedap ni nasihat ni. Baru kita sedar diri dah. Yang kedua, sentiasa mengingati tentang apa yang itu hakikat dunia dan apa pula hakikat akhirat. Jadi kalau kita ingat hal ni, kita akan down lah. Yang ketiga, sentiasa mengingati tentang nikmat Allah yang dilimpahkan ke atas manusia, dari sebesar-besar sehinggalah sekecil-kecilnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yang keempat, sentiasa memikirkan tentang mati dan kedudukan selepas mati yang penuh dengan penderitaan dan kengerian dahsyat. Yang kelima, sentiasa mendengar dan mengamati kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, sentiasa menghadiri majlis ilmu, terutamanya majlis ilmu yang membicarakan tentang penyakit jiwa, penyakit hati, amradul qulub, dan cara-cara mengatasinya. Hari ini kita kena pilih. Ramai orang suka mengajar bab kitab-kitab tasawuf, tapi ada setengah tu dia tak pergi kepada tasawuf. Mengajar tasawuf tapi suruh orang cerita, ajar orang cerita orang. Lah, jangan pergi orang ni. Orang ni tidak memberi pulangan kepada kita. Mengajar tasawuf tak suruh kita beramal, maka ini juga termasuk dalam ajaran yang tidak membawa apa-apa faedah. Kita mengaji tasawuf ni tujuannya nak suruh kita beramal, jaga lidah, jaga hati. Ni dak mengajar tasawuf tapi hati penuh dendam dengan kasumat pada orang. Duk cerita orang tu, cerita orang ni. Ini bukan tasawuf. Tasawuf nama dia. Yang ketujuh, sentiasa memerhati keadaan orang yang sakit, cacat anggota,
bahkan juga orang-orang yang mati, terutamanya pada waktu mereka dimandi, dikafan dan ditanam. Jarang kita ni pergi tempat orang mati duk buat tangga ya, tak tengok pun jenazah. Sudah solat boleh nasi buku balik duk makan kedai kopi, tak pergi kubur. Ini tidak, kita ikut sampai kubur, turun dalam kubur baru kita memikir aku lepas ni pun duduk sini juga. Yang ke-8, memperingatkan ibu bapa agar membebaskan diri dari penyakit ini dan seumpamanya baru anak tak ikut. Yang ke-9, hendaklah menjauhkan diri dari bergaul dengan golongan yang kagum dengan diri sendiri. Yang ke-10, hendaklah sentiasa diperingati tentang betapa perlunya adab dan tata tertib syarak diikuti dalam menyampaikan sesuatu penghargaan bila kita nak puji orang, pujian dan penghormatan juga dalam memberi kesetiaan dan ketaatan. Yang ke-11, jangan terlalu gopoh memegang teraju kepimpinan dalam keadaan tertentu. Kalau kita rasa kita tak layak, jangan ambil. Kalau ambil, kita jadi gurur. Yang ke-12, hendaklah selalu mengkaji dan merenungi sejarah golongan yang terdahulu, bagaimana mereka mengawal diri apabila bertembung dengan perlakuan ini. Yang ke-13, mendedah dan membiarkan diri dari semasa ke semasa kepada suatu sikap yang boleh menghapuskan rasa sombong dan meletakkan diri dalam keadaan yang sebenar. Jadi kadang-kadang kita kena turun darjat juga. Jadi kalau sentiasa kita ni makan orang hidayah ya, sekali-sekala kita pergi ambil makan. Bagus juga ada makan yang buffet, ambil sendiri ni tak. Kalau tidak duk main pala ambil hak kita. Ni gila kita berdiri kena beratur. Kita ustaz pun kena beratur. Tengok cerita Sayyidina Umar, satu hari dia mari naik unta. Sayyidina Umar turun dari untanya. Dia berjalan dengan unta, ada air depan, tak boleh lalu. Dia turun daripada unta, dia cabut kasut dia ni, bawa kasut dengan tangan, jalan mengaru air heret unta dia. Mari seorang sahabat nama dia Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, dia kata Sayyidina Umar telah laku satu benda yang besar ni. Orang sini tak boleh, pemimpin tak boleh turun dalam air ni. Umar kata, Abu Ubaidah, kalau orang lain kata aku boleh terima, tapi mung sahabat Nabi kata macam ni, berat. Sayyidina Umar marah pada dia. Jadi waktu Sayyidina Umar mari ke Syam nak pergi terima Baitul Maqdis, dia naik unta. Ada sahabat kata, ya Amir Mukminin, kalau tuan naik kuda hak cantik ke hebat sikit. Marah Sayyidina Umar. Faqala Umar, la arakum hahuna, aku tak mau tengok lagi mu sini. Apa bercakap macam ni? Jadi Sayyidina Umar dia marah. Dia menghinakan diri. Kadang-kadang kita kena hina kat diri dah. Naik motosikal jaga-jaga, naik basikal katih. Yang ke-14, perlu kepada pengawasan orang lain yang sentiasa berada di sampingnya. Yang ke-15, muhasabah diri sepanjang masa sehingga ia berjaya mengenal pasti keaiban yang ada pada dirinya. Yang ke-16, mengenal pasti akibat dan kesan yang timbul dari perlakuan i'jabin nafsi. Yang ke-17, memohon pertolongan dari Allah melalui perantaraan doa. Ini yang paling besar, pertolongan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, perlu menekankan tentang tanggungjawab individu tanpa mengambil kira keturunan dan asal usul. Itulah di antara pembincangan kita hari ini. Mudah-mudahan penyakit yang dahsyat ini akan kita dapat hindarkan. InsyaAllah kita akan masuk pada wabak yang ke-6, al-ghurur, iaitulah tertipu dengan diri sendiri. Yang tadi kita bincang tentang i'jabun nafsi, kita rasa diri kita sempurna, hak ni kena tipu pula dah. Jadi bagaimana penyakit-penyakit yang besar ini, insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.